Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, rakan-rakan, sahabat-sahabat, dan juga pelanggan-pelanggan yang dihormati dan disayangi, insyaAllah. Okey, kepakaran kami membantu golongan yang ingin berhenti ketum, koroi dan dadah, insyaAllah. Maklamat untuk sihat, lebih berkat. InsyaAllah pagi ni saya nak kongsi tentang nak ubah hidup kena ada korban. Nak ubah hidup kena buat korban. Jadi bermaksud di sini tak adalah kita nak meraihkan hari korban tu setahun hanya sekali. Makna kata untuk kita nak ubah hidup, semestinya pengorbanan itu adalah satu jalan, satu benda yang penting untuk kita buat. Okey, baik. Sekiranya kita tidak ada pengorbanan, sekiranya kita tidak ada kontak korban dalam perjalanan hidup kita, maka kita duduk di peringkat yang sama ataupun tahap yang sama. Jadi kepada pelanggan-pelanggan, saudara-saudara kita yang nak berhenti ketum, koroi dan dadah, mesti meletakkan pengorbanan itu tertinggi sekali ataupun di nombor satu. Sebab apa? Pengorbanan itulah dia akan nak menghakis segala sifat-sifat kita yang dulu kala yang benda kita nak buang, dia kena melalui proses korban. Korban ni banyaklah tafsiran dia, macam itu dan macam ini. Lebih arif lagi ustaz-ustaz kita di luar sana lebih pandai untuk nak mentafsirkan perkataan korban. Tapi istilah korban adalah korban apa saja demi kebaikan, demi Allah dan Rasul. Macam mana kita nak buat? Itu persoalan dia. Macam mana kita nak buat? Yang pertama, mesti kita kena ada azam baru. Selepas kita buat korban, sebelum buat korban kita kena ada niat dan kita kena ada azam baru. Untuk demi diri kita, demi anak isteri kita, demi ibu bapa yang tercinta, dan demi keuangan kita, demi masyarakat kita. Insya-Allah benda tu dia akan jadi elok selepas pada tu. Assalamualaikum Muhammad Azri, selamat pagi. Remy Syah, Assalamualaikum, selamat pagi. Nak sembang santai pagi ni. Sebenarnya masih duduk di Pekan Sungai Petani. Masih duduk tunggu ni pada buat kerja tak habis lagi. Jom, ada apa-apa komen tak? Hari ni kita nak bantu kawan-kawan kita supaya macam mana nak berhenti ketum, koroi dan dadah, terutama batu lah. Batu ketum ni mudah. Ketum mudah untuk nak berhenti. 4 hari, 5 hari dah clear, dah okey. Tapi kalau batu ni dia agak ada peringkat dia. Pasal apa? Peringkat dia satu biasa-biasa saja. Yang kedua dah mulai ganggu, dah mulai memberi kesan kepada rumah tangga dan sebagainya. Tahap yang ketiga memang out meter. Out meter ni maksud saya dah mula capai barang orang, dah mula senang dikira hak orang pun dikira hak dia. Jadi golongan ni amat-amat bahaya. Jadi kepada anak-anak kita di luar sana, adik-beradik kita di luar sana, jangan ambil mudah benda ni. Jangan ambil, tak apalah biar pergi kat dia lah. Tak apalah dia pandai cari makan, dia nak hisap tu dia hisap lah. Jadi kita takut satu hari kesan yang dia buat tu dia akan patah balik kepada kita. Dia akan patah balik kepada, kalau ada suami isteri, dia akan patah balik kepada isteri tu. Kalau dia ada ibu bapa, dia akan patah balik kepada ibu bapa tu. Sebab apa? Batu ni dia lain sikit, lain pada yang lain. Ini kegemaran makanan orang muda hari ni. Yang difahamkan dah mula campur pun ada. Trend baru ni trend campur. Trend campur, ambil pit sikit, ambil batu sikit, campur isap sekali. Tu trend baru. Dulu ni batu-batu. Okey, isap ubat. Tapi lah tak berlaku macam tu. Lah isap ubat pun isap batu pun isap ubat. Jadi dia punya high dia main tu, wa na'udzubillah lah, dia jadi macam-macam. Jadi kita sayang kepada mereka.
tolong tengok-tengok sama dalam bilik. Kok ada peti api jenis api kecil tu, api lain sikit pada lighter biasa, tolong ambil perhatian. Tu yang pertama. Yang kedua, tolong cek dalam almari depa ke, dalam bawah bantai depa, bawah katil ke apa ke. Mula dah ada balang isap batu. Balang isap batu ni kecil ya, boleh buat dengan benda apa-apa pun. Sampai tahap dia ada stok, dia ada balang batu tu, maka dia adalah satu kategori orang yang aktif, bukan golongan nombor 1. Dia golongan nombor 2. Orang yang nombor 2 ni, kategori nombor 2 ni, dia ada benda tu siap, supaya senang dia nak cucuh bila pun. Okey, baik. Yang nombor 3, kena tengoklah. Kadang-kadang ibu-ibu di luar sana, kaum-kaum hawa di luar sana, mereka sibuk menguruskan masa harian mereka dengan anak, dengan itu dan ini. Tapi mereka terlepas pandang. Mereka tak tahu maklumat yang secukupnya, yang tepat sebenarnya tentang perkara-perkara ni. Kadang-kadang dia tak berlaku jauh. Dia berlaku hanya di dalam rumah, dengan tepi-tepi rumah kita. Jadi yang pertama sekali, ibu bapa tolong cek kalau anak tu dia sukar tidur malam, dia tidur tiap-tiap pagi pukul 4, pukul 5, pukul 4, pukul 5, kadang tak lena langsung. Lepas tu dia makan dia kurang, kemudian masa time tidur memang dia tidur gajah, tidur sampai sehari malam. Maka kalau macam tu, kena tahu, saya dah 3 tahun isap batu, niat nak berubah. Saya baru balik bulan, saya dah 3 tahun isap batu, niat nak berubah. Saya baru balik bulan 2, kena 12/2. Okey, baik. Sekejap kita pi kepada sahabat kita ni, insya-Allah kita akan kongsi dengan dia. 12/2, dia kena 12.2. Baik, tak apa. 12/2 ke 12/2 tu dah dipecah section. Sebab apa? Batu ni dia tak sama dengan ganja. Ganja kalau kena hukuman, dia tak tolak dah. Dia tolak hanya biji ataupun rantin dan sebagainya. Tapi yang lain dia kira habis. Kalau ubat ataupun batu, dia tolak. Maaf, terganggu, ada panggilan. Kenapa orang sangat benci? Okey, baik tuan-tuan dan perempuan. Sekejap kita jawab persoalan saudara kita. Minta maaf terputus. Okey, baik. Jadi pastikan beberapa teknik yang saya bagi. Yang pertama, sukar mereka untuk tidur malam. Yang kedua apabila mereka lena, memang mereka lena kau-kau punya, tak sedar apa dah. Yang ketiga, tolong cek dalam mari anak-anak kita, suami kita, cek dengan siapa mereka berkawan. Itu yang pertama. Kalau mereka kawan dengan orang masjid surau, insya-Allah, ataupun mereka kawan dengan orang tua-tua yang arif, yang selalu memberi nasihat dan sebagainya, pengalaman tentang kongsi hidup, insya-Allah tak ada masalah. Tapi kita pastikan mereka ni kawan dengan siapa. Kalau setakat nak kawan saja, okey, tak ada masalah. Tapi kalau berkawan sampai tahap tak ada kawan, tak boleh duduk, ini ada something. Ini ada masalah yang besar. Jadi tolong tengok. InsyaAllah saya cuma nak memberi tip ataupun pengkongsian. Sebab apa? Yang banyak kami alami macam tu, sama. Dia punya perjalanan hampir sama. Yang kelimanya, kerja tak lekat. Kerja itu sekejap, kerja ini sekejap, kerja itu sekejap, kerja ini sekejap. Sebab apa? Sebab tak boleh fokus dan tidak memberi tumpuan sepenuhnya. Lah saya duduk Kedah tapi asal orang Sarawak. Oh, alhamdulillah. Kalau orang Kedah boleh jumpa kita, insya-Allah. Kita jumpa, kita minum teh, kita makan roti canai ke pagi-pagi, insya-Allah. Okey, baik. Rizal, selamat menonton, selamat pagi. Assalamualaikum. Okey, baik. Jadi yang menjadi masalahnya di hari ini, sebab apa? Kandungan batu tu sendiri telah berbeza dengan keadaan asal. Tak sama. Batu tahun 2000 dengan bawahan tahun 2000 bawah ni memang tak sama. Cara adun, cara bancuh dia, cara ingredient yang ada dalam batu semata-mata untuk merosakkan kita punya saraf, kita punya pemikiran, kita punya, kita kata, mood dan sebagainya. Banyak dia akan mengubah dalam sekelip mata. Saya dah try 4 hari dah tak isap, dia jadi balik.
Okey, baik, tak apa. Sekejap lagi. Tuan, tinggalkan nombor phone tuan. InsyaAllah nanti saya telefon. Saya akan telefon secepat mungkin, insyaAllah. Hasni menonton. Assalamualaikum. Okey, baik. Jadi yang saya katakan berbahaya tadi tu, sebab apa? Bila dia dulu diorang kena fokus kepada kerja, tapi yang jadi masalah dia bila tak ada bagaimana untuk buat kerja. Dulu batu mahal, sekarang batu dah murah, bermakna banyak orang senang dapat. Orang muda RM10, RM15 dah mula dapat. Jadi hati-hati bagi kaum hawa, bagi kaum ibu-ibu, isteri-isteri di luar sana, tolong peka benda ni. Kalau tak mau ambil tahu pun, sekurang-kurangnya tuan-tuan kena tahu benda ni. Sebab apa? Selalunya yang berlaku dalam rumah tangga, bini dah tahu hampir 2 tahun dah laki duk kena benda tu, 5 tahun dah laki duk kena benda tu, sampai sekali dah mula kena di luar, sampai kena di dalam rumah. Pasal apa? Larat mana nak masuk pot. Bila larat mana nak masuk pot, satu hari dia akan kena dalam rumah sendiri. Dia akan jadi biasa. Bila saat tu baru kita tahu kata pasangan kita begitu dan begini. Jadi masa tu agar susah dan lambat untuk kita nak proses dia, insya-Allah. Nama WhatsApp. Okey, baik tuan, saya akan WhatsApp tuan secepatnya mungkin. Saya akan sambungan semula sebab ada call. Okey, baik. Puan Syuhada, Assalamualaikum. Selamat pagi. Jadi begitu sedikit sebanyak yang saya ingin kongsikan tentang bagaimana punya batu punya peranan ataupun pecaman batu ni memang hebat. Memang hebat. Dia tak berlaku hisap hari-hari. Dia tak berlaku hari-hari hisap. Dia ada masa untuk dia mengambil benda tu. Sebab apa? Dia perlu masa untuk tidur, dan dia ada perlu untuk masa dia bekerja. Jadi bila masa untuk dia tidur, selepas dia cas, bateri dia dah kong, maka dia ambil masa untuk tidur. Masa tidur tu, kita kata dalam 1 hari, 2 hari, kadang-kadang tu dia boleh pi sampai kita kata 2 ke 3 hari tak hisap, tak ambil batu. Tapi selepas pada tu, untuk menyegarkan tubuh badan dia, untuk nak aktifkan dia balik, untuk nak menceriakan dia balik, dia terpaksa kena ambil balik. Ini yang berlaku. Paling-paling kurang seminggu 3 kali ataupun 4 kali. Jadi hati-hati. InsyaAllah setiap permasalahan di situ ada jalan dia. Setiap ada penyakit di situ ada ubat dia. Sebenarnya terletak kepada diri kita, sama ada kita nak berhenti ataupun tak mau. Kalau kita kata nak berhenti, mudah untuk nak berhenti. Ramai lapis-lapis saya 40-an ke bawah, 40-an ke atas sikit, yang dulunya aktif dalam keadaan batu, kuat isap batu. Tapi alhamdulillah, selepas ada anak, ada bini, ada apa, ada itu pekerjaan dan sebagainya, boleh mengubah satu-satu benda tu. Dan ramai yang berjaya orang isap batu, yang boleh teruskan kehidupan mereka dengan keadaan baik dan selamat. Jadi kenapa tuan-tuan tak boleh? Itu persoalannya. Ramailah kalau kita nak collect testimoni rakan-rakan saya sendiri, kawan-kawan kita sendiri. Jadi banyak bukti yang saya boleh bagi dan pengalaman yang saya boleh kongsi kepada tuan-tuan. Tapi ada cara dia dan ada teknik bagaimana untuk nak berhenti benda tu. Kami ada platform, kami sediakan satu teknik, satu petua bagaimana untuk nak buat penyucian. Sebenarnya penyucian ni penting. Penyucian mak penting. Kalau tak cuci dalaman kita, tak cuci minda kita, memang sukar benda tu. Sukar. Nak bercakap mudah. Orang nak cakap berhenti memang mudah. Tapi saya kata mudah. Sebab apa? Saya merasai keadaan tu, dan saya berkawan dengan golongan-golongan tu, dan saya mengasihi mereka ni macam mana diri saya. Sebab tu saya tahu, dan kami ada potensi, kami ada ramai rakan-rakan yang telah berjaya, yang bersedia untuk berkongsi dengan anda. InsyaAllah cukup sekadar tu. Selamat pagi kepada anda semua. Mohon maaflah kepada anda semua. Jadi orang pun dah mai dah, jangan yakin nak mai dah. Jadi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.